Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Tahu, Cikgu ZI. Assalamualaikum, jumpa lagi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar perkaitan dalam masa. Okey, ini adalah dua buah jam. Satu jam bentuk analog dan satu lagi dalam bentuk digital. Jom kita kenal dulu jam dalam bentuk analog. Okey, jam analog, kita ulang kaji balik apa yang kamu dah belajar dalam tahun 1 dan tahun 2. Okey, ini jarum yang lebih pendek ini dikenali sebagai apa? Ya, itu ialah jarum jam. Okey, bagaimana pula yang lebih panjang ni? Betul. Itu ialah jarum minit. Dan akhir sekali, untuk tahun 3, kamu akan mengenali satu lagi jarum, iaitu yang lebih halus dan panjang ini ialah jarum saat. Okey, sekarang kamu dah kenal jarum jam dalam bentuk analog. Okey, sekarang kita kenal pula jam bentuk digital. Okey, kalau tengok yang dekat sini, 2 digit di hadapan ni ialah untuk jam. Untuk apa? Ya, untuk jam. Dan ada 2 titik, bagaimana yang kamu tulis jam kan? Ada 2 titik. Okey, lepas tu ada 2 digit selepas jam ialah untuk, betul, untuk minit. Dan kamu rasa apa 2 digit selepas minit ni? Ya, ia ialah untuk saat. Okey, sekarang kamu sudah kenal apa itu jam analog dan apa itu jam digital. Apa beza dia? Boleh kamu bagi tahu cikgu? Ya, salah satu yang paling kamu nampak, jam analog ada jarum jam, tapi jam digital tiada jarum jam. Kita nak tengok apakah kaitan di antara jarum jam minit dan jarum saat. Kamu perhatikan sekarang ialah pukul 11, ini digital 11 dan ini minit, 4 minit. Okey, kamu perhatikan ini ialah jarum saat. Apabila jarum saat menghampiri nombor 12, ni, nampak 53, 54, jarum minit akan bertambah 1. 58, 59, 1 kan? Okay, dia akan bermula dengan kiraan semula. Ini 5, 10. Okay, kamu perhatikan apa akan jadi bila dia pusing, 1 pusingan. Sekarang minit dia 5 kan? Okay, sekarang saatnya 20, 25, nampak ni? 30, 35, 40. Setiap satu sengatan ialah 1 saat. Okay, tadi 45, sekarang 50. 55, perhatikan sekarang 5 kan? Minitnya akan berubah. 60. Okey, dia dah jadi 6. Okey, ini ialah minit. Tadi ialah saat. Maksudnya, bila jarum saat bergerak daripada 12 membuat satu pusingan jam, dia akan menjadi 60 saat. Kamu kena ingat, 60 saat adalah bersamaan dengan 1 minit. Setiap sengatan ni 1, 1, 1. Okey, kamu perhatikan perkaitan di antara minit dan jam pula. Kalau cikgu buat satu pusingan jarum minit, apa akan jadi pada jarum jam? Okey, sekarang jarum jam menunjukkan nombor 2. Tengok jarum minit, cikgu buat pusingan. Okey, 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit, 25 minit, 30 minit, 35 minit, 40 minit, 45 minit, 50 minit, 55 minit dan 60 minit. Apa jadi pada jarum jam? Ya, dia telah berubah menjadi 3. Maksudnya 60 minit tadi
bersamaan dengan 1 jam. Jadi ini ialah perkaitan saat dan minit, iaitu 60 saat sama dengan 1 minit, dan perkaitan minit dan jam 60 minit bersamaan 1 jam. Okey, kamu masih ingat lagi yang kamu belajar dulu? Setiap sengatan itu ialah 1 sengatan sama dengan 1 minit untuk jarum minit atau 1 saat untuk jarum saat. Dan setiap nombor ni dia akan mewakili 5, 10. Ini ya 15, ni 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ini 60. Tapi bila dalam waktu kita, sini akan jadi sifar. Okey. Mana daftarnya 5 lah? Ni lah 1, 2, 3, 4, 5. 10. Lepas 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan satu sengatan, 1 minit ataupun 1 saat. Okey. Sekarang cuba lengkapkan. Jarum saat bergerak 1 pusingan lengkap. Okey, kalau dia bergerak 1 pusingan lengkap, dia akan dapat 60 saat. Jarum minit bergerak 1 sengatan. Jarum minit 1 sengatan yang kecil ni berapa minit? 1 minit. Jadi, berapa saat sama dengan berapa minit? 60 saat sama dengan 1 minit. Setengah minit sama dengan berapa saat? Setengah minit. Tadi 1 minit kan? Kalau setengah minit akan jadi berapa saat? Ya, betul. 30 saat. Bagi pada buku teks kamu, halaman 31, ibu merebus telur selama 4 minit. Nyatakan masa ini dalam saat. Yang kamu perlu tahu, 1 minit sama dengan 60 saat. Betul tak? Jadi kalau sifar minit, sifar saat lah. 1 minit berapa? 60 saat. Maksudnya, kamu dah bergerak 60 saat. Tambahkan 60. Untuk pergi 2 minit, kamu kena tambah lagi 60 saat. Baru 2 minit. Sekarang 3 minit. Kamu buat apa? Ya, tambah lagi 60. Sekarang untuk 4 minit sebagaimana soalan, kamu nak kena buat apa ni? Ya, tambah lagi 60 kepada 180. 180 tambah 60 jadi berapa? Pandai pun, 240 saat. Jadi 4 minit bersamaan betul 240 saat. Okey, kita tengok cara lain pula. Tadi cara kita menambah 60 sebanyak 4 kali. Cara kedua kita akan buat dengan darab. Tadi kan tambah. Darab dan tambah lebih kurang sama sahaja. Darab ialah pengulangan kepada tambah. Kamu tambah 60 sebanyak berapa kali ni? 4 kali sebab soalan dia 4 minit. Jadi kamu tambah 4 kali. Kamu tambah apa? 60 minit. Jadi, kamu dah siapkan ayat matematik. Kalau darab 60, maksudnya kamu kena buat sifik 60. Ni cikgu tunjuk. Macam mana cara nak buat sifik 60 yang mudah. Yang mudah kamu buat dulu sifik 6. Cikgu buat sini. Darab 6. 1, 6, 2, 12, 3, 18, 4, 24. Contoh je cikgu bagi. Kemudian, kamu nak 60.
kamu tambah sini sifar. Yang lain pun semua tambah sifar. Dah siap sifir 60 kamu. 1 darab 60, 60. 2 darab 60, 120. 3 darab 60, 180. Dan 4 darab 60, 240. Sekarang kita nak 4 darab 60. Sebenarnya kita dah dapat jawapan kat sini kan. Tapi kita buatlah juga dalam bentuk lazim. 60 minit darab 4 sama dengan minit. 60 darab 4, ni lah. 60 darab 4, 240. Dah siap. Jadi jawapannya 240. Okey, masih lagi dalam buku teks kamu, halaman 31. Cuba perhatikan ini. 360 saat sama dengan berapa minit? Tadi dia bagi kamu minit. Dia nak bagi jawapan dalam saat. Sekarang dia bagi soalan dalam saat. Nak bagi kamu bagi jawapan dalam minit. Okey, kamu tahu kalau 60 saat sama dengan berapa minit? Ya, 1 minit. Okey, kamu tambah lagi 60. Akan dapat 120 iaitu 2 minit. Okey, sekarang tambah lagi 60 akan dapat 3 minit. Belum lagi kan? Ini buat 360. Ni baru 180. Okey, sekarang tambah lagi 60 saat. Dari 240 saat iaitu 4 minit. Okey, tambah lagi 60. 300 saat menjadi 5 minit. Kemudian tambah lagi 60 menjadi 360 saat iaitu 6 minit. Okey, sekarang kamu dah dapat jawapan 360 saat iaitu berapa minit? 6 minit. Okey, cikgu nak tanya kamu, sama tak macam kita buat sifir ni? Sifir 60. 1 minit 60 saat. Ini pun 160. Kamu tengok 4 minit 240 saat. 4 minit 240 dan 6 minit 360 saat. 6 minit 360 saat. Sama kan? Okey, cikgu cuma nak tunjuk pada kamu. Okey, cikgu nak tunjuk pada kamu berkaitan minit dan saat ni. Okey, minit. Okey, 60. Ini saat. Okey, kalau minit nak tukar kepada saat, kita kena darab. Maksudnya, kalau dia tanya 1 minit berapa saat? 1 darab 60 dapat saat. Okey, kalau dia tanya 3 minit sama dengan berapa saat? 3 darab 60 akan dapat berapa saat? Faham tak? Kalau dia tanya saat kepada minit, sebenarnya kamu kena buat bahagi. Maksudnya, contohnya ni, 360 bahagi 60 sama dengan berapa minit? Kan, ingat, terbalikkan sahaja sifir 60. 360 bahagi 60 akan dapat 6 minit. Terbalik sahaja kan? Inilah perkaitan minit dan saat. Soalan seterusnya, dia tanya kamu, 200 saat sama dengan berapa minit dan saat? Macam mana kita nak buat? Okey, ingat tadi, cikgu cakap minit 60. Ini saat. Kalau dia nak pergi kepada saat, dia kena darab. Kalau saat nak pergi ke minit, dia kena bahagi. Jadi sekarang saat nak pergi ke minit dan saat. Cikgu macam mana ni? Okey, saat nak pergi ke minit lah dulu kita ambil sebab dia yang lebih besar. Saat ke minit. Cikgu ajar cara yang lebih mudah. Kita akan buat 200 saat bahagi 60. Kita akan dapatkan jawapan dalam minit dan saat. Macam mana caranya? Okey, cuba kamu tulis dulu. 200 saat bahagi 60. Okey, bila bahagi 60? Sifir 60 lah kita kena siapkan. Okey, dah siap sifir kita. Sekarang, kita tengok 2. 2 lebih kecil dari 60, tak boleh. Okey, tak boleh. Okey, 20 lebih kecil juga daripada 60 pun tak boleh. Okey, sekarang 200. Kat mana 200? 200 kat sini. Jadi kita ambil apa? 180. Okay, kita ambil 180 bahagi dengan 60. Jawapannya? 3. Okey, sekarang kita tolak. 200 tolak 180 jadi berapa?
20. Okey. Yang 3 ni, dia dah jadi apa? Kamu tahu tak? Dia dah jadi minit sebenarnya. Dan bakinya tetaplah saat. Kenapa atasnya minit cikgu? Sebab tadi dia dah bahagi dengan 60 ni kan? Saat. Bila dia bahagikan dengan 60, dia akan jadi minit. Saat bahagi 60, dia akan jadi minit. Yang ni kenapa tak tukar jadi minit? Sebab dia belum dibahagikan dengan 60. Dia tetaplah saat. Jadi jawapan kamu kat sini apa? Ya, 3 minit dan sini ialah 20 saat. Okey, mudah kan? Cikgu nak kamu cuba lengkapkan modul masa muka surat 3. Yang ni macam yang kita dah bincang tadi. Cikgu rasa mudah je bagi kamu ni. Okey, sekarang cuba tengok ini buku teks kamu halaman 32. Kita akan belajar jam dengan minit. Kamu ingat tadi berkaitan jam dan minit. Okey, 1 jam sama dengan berapa minit? Bagus. Ingat lagi. 60 minit. Okey, soalan dia. 2 jam sama dengan berapa minit? Okey. Cikgu tahu dia dah jawab tu. 1 jam 60 minit. Ini 1 jam lagi 60 minit. Jadi kita nak buat apa? Tambah je lah dua-dua ni. Jadi 60 minit tambah 60 minit jadi berapa? Ya, 120 minit. Dah dapat jawapannya. 120 minit. Sekarang cuba kamu perhatikan ni pula. 180 minit sama dengan berapa jam? 180. Okey, kalau 60 tambah dengan 60, kat sini dah jadi 120. Tambah lagi 60 akan jadi 180. Maksudnya ada berapa ni? 1 jam, 1 jam, 1 jam. Jadi berapa jam? Ya, ada 3 jam. Okey, jom kita tengok pula cara lain untuk mengira. 180 tolak 60, dia tolakkan 1 jam, ini 1 jam. Okey, jadi 120. Okey, kita tolak lagi 1 jam, 60 minit. 1 jam lagi. Okey, jadi tinggal 60 minit. Tolak lagi 60 minit untuk 1 jam lagi sama dengan sifar minit. Jadi ada berapa jam? 1 jam tambah 1 jam tambah 1 jam. Jadi, 3 jam. Sama kan macam tadi. Cuma tadi kita tambahkan 1 jam, 1 jam, 1 jam. Yang ni kita tolak 60, tolak 60, tolak 60. Ada lagi cara lain. Cara lain pula dengan garis nombor ni. Okey, 1 jam 60 minit, 2 jam 120 minit, 3 jam 180 minit. Sama juga jawapannya 3 jam. Ada satu cara lagi iaitu perkaitan tadi. Tadi perkaitan minit dan saat kan. Okey, sekarang cikgu bagi perkaitan jam dengan minit pula. Tengah dia 60 juga sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Okay, kalau jam nak pergi ke minit, kamu darat 60. Kalau minit pergi ke jam, kamu bahagi 60. Sekarang soalan dia minit pergi ke jam. Minit pergi ke jam. Tadi bahagi 60. Tengok ni, 180 bahagi 60. Kita kena siapkan lagi sifar 60. 180 minit bahagi dengan 60. Okey, 181 tak boleh bagi 60. 18 tak boleh bagi 60 sebab dia kecil lagi. Okey, 180 bahagi 60. 180 bagi 60. Ya, kamu akan dapat 3. Kamu gunakan 180 kan? Sini sifar. Okey, 3 apa ni? Minit dah bahagi dengan 60, dia akan jadi jam. Sama tak jawapan dia? Ada banyak cara, kamu pilih cara mana yang kamu faham. Okey, sekarang cuba tengok buku modul masa muka surat 3. Cuba kamu padankan jawapan yang betul. Nanti kamu semak dengan jawapan cikgu ya. Dah siap jawapan cikgu. Betul tak dengan jawapan kamu? Okey, bagus. Okey, sekarang kita nak tukarkan 140 minit kepada jam dan minit. Okey, kita boleh buat cara yang sama macam tadi. Jam pergi minit, operasi apa?
Ya, darab. Minit bagi jam. Bahagi. Jadi ini minit nak bagi pada jam. Minit bagi pada jam, kita kena bahagi. Okay. Jadi 140 minit bahagi dengan 60. Jom kita buat minit bahagi dengan 60. Okay, CV 60. 1 bagi 60 tak boleh. 14 bagi 60 tak boleh. Okay, 140 bagi 60. Cari kat sini mana 140. Dia berada kat sini. Jadi kamu ambil 120. Okay, bila kamu ambil 120 bagi 60 dapat jawapannya 2. Okay, berapa baki yang ni? 20. Okay, ini akan jadi apa? Betul. Dah ingat dah jam. Bawah ni minit. Jadi jawapannya sini 2 jam. Sini 20 minit. Okey, sekarang cikgu nak kamu cuba buat soalan-soalan ni. Nanti kamu semak jawapan dengan cikgu, okey? Okey, untuk siapkan soalan ni, kamu kena ingat semula yang kita dah bincang berkaitan masa tadi. Okey, kalau minit 60 pada saat, okey, minit akan darab, saat ke minit akan bahagi. Okay. Kalau jam pula 60 kepada minit, jam kepada minit akan darab, minit kepada jam akan bahagi. Okay, sekarang tengok soalan ni, jam kepada minit, jam kepada minit. Tapi yang kosongnya ialah jam. Maksudnya daripada minit, kamu kena tukar kepada jam. Daripada minit kepada jam. Kita akan bahagi. Jadi kena bahagi 120 bahagi dengan 60. Okay, tengok, perhatikan kat sini. 120 bagi 60. Terus dapat jawapannya. Kan? Kamu akan gunakan 120. Okay, 120. 120 bagi 60, jawapannya 2. Tadi ini ialah minit. Bila kamu tukar, kamu nak tukar kepada jam. Ada baki minit tak? Tak ada. Terus dapat jawapannya 2. Okay, jadi ini soalan I. Kita tengok soalan J pula. Tukar warna supaya kamu nampak. Okay, soalan J pula. J, minit kepada saat. Minit kepada saat. Darab 60. Jadi, 60 darab dengan 4. Okay. Sekarang, sifar darab 4. Sifar 6 darab 4. 6 darab 4. Ya, 24. Dapat 240 saat. Okay. Sekarang, soalan Q pula. Okay. Saat kepada minit. Saat kepada minit. Kamu kena bahagi 60. Jadi, 380 saat. Kita akan bahagikan kepada 60. 3 tak boleh bahagi. 38 pun tak boleh bahagi. 380 kat mana dia duduk dalam sifir ni? Dekat sini kan. Jadi, kita ambil apa ni? 360. Okay. Bila 360 bahagi 60, bagi 60, dia akan dapat jawapan 6. Okey, ada baki kat sini, sifar 2. Ini ialah saat. Kat atas ni, dia dah jadi minit. Jadi, jawapan kamu berapa? Ya, 6 minit 20 saat. Okey, ini untuk K. Bagaimana pula untuk L? Okey, L minit kepada jam. Minit kepada jam. Sama juga. Kamu kena bahagi. Jadi, 450 minit bahagi 60. Okey, 4 tak boleh bahagi. 45 tak boleh bahagi 60 juga. Okey, jadi 450. 450 kat mana? Kat sini. Jadi, kita ambil apa? 420. Okay, kalau 420 bahagi 60 dapat berapa? Ya, 7 kat sini. Berapa bakinya?
Ini sama je minit dan ini dah tukar minit menjadi jam. Ini 7 jam dan ini 30 minit. Betul tak dengan jawapan kamu? Kalau kamu masih kurang jelas, cuba kamu buat semula tanpa melihat jawapan cikgu. Okey, sampai sini sahaja. Cikgu harap kamu boleh mencuba lagi soalan-soalan dalam buku teks dan juga buku aktiviti kamu. Selamat mencuba. Terima kasih.